الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يحيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Sadaqallahul azim. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hadid bermula daripada ayat ke-15 sehinggalah ayat ke-21 yang bermaksud maka pada hari ini tidak akan diterima tebusan dari kamu maupun dari orang-orang yang kafir. Tempat kamu di neraka dan itulah tempat berlindung dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingati Allah dan mematuhi kebenaran-kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras dan banyak di kalangan mereka menjadi dari kalangan orang-orang yang fasik. Ketahuilah bahawa Allah lah yang menghidupkan bumi setelah matinya yang ini kering. Sesungguhnya telah kami perjelaskan kepada kamu tanda-tanda kebesaran kami agar kamu semua mengerti. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan orang-orang yang meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik maka akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka dan mereka akan mendapat pahala yang mulia. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya mereka itulah adalah orang yang tulus hati pencinta kepada kebenaran dan saksi-saksi di sisi Tuhan mereka. Mereka berhak mendapat ganjaran pahala dan cahaya. Tetapi orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami mereka itu adalah penghuni neraka. Ketahuilah kamu bahawa sesungguhnya kehidupan di dunia ini hanyalah permainan, senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga-bangga di antara kamu
dalam membanyakkan harta kekayaan dan anak keturunan. Seibarat hujan yang tanam tanaman yang mengagumkan para petani. Kemudian tanam-tanaman itu menjadi kering, kemudian menjadi kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keredaannya. Dan kehidupan di dunia ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah kesenangan-kesenangan yang menipu, hanyalah kesenangan-kesenangan yang memperdayakan. Berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan itulah kurniaan Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendaki. Dan Allah mempunyai kurnia yang amat besar. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa kesyukuran dan setinggi rasa berterima kasih kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang mulia ini, pagi ke-13 daripada Ramadan, kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan dan kehidupan olehnya untuk sama-sama kita menumpang hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Masa adalah merupakan modal. Masa adalah merupakan kesempatan kurniaan Allah, yang mana Allah bersumpah demi masa nak memberitahu kepada kita manusia bahawa masa itu amat berharga. Sebab itu apa yang saya ungkapkan pada tuan-tuan pada bulan lepas, apa yang dipesankan oleh Sayyidina Ali, inna dunya qadir tahalat mutbilah. Kata Sayyidina Ali bahawa seketahuilah kamu bahawa sesungguhnya dunia ini dia sentiasa berangkat membelakangi. Dunia ini, kata Sayyidina Ali, dia makin lama makin jauh daripada kamu. Setiap kali bertambah usia kamu, maka dunia makin lama makin jauh daripada kamu. Adapun akhirat itu, kata Sayyidina Ali, dia makin lama makin dekat dengan kamu. Makin lama makin dekat dengan kamu, makin lama makin dekat dengan kamu. Bagi keduanya, kata Sayyidina Ali, ada puteranya. Ada putera dunia dan ada putera akhirat. Maka jadilah kamu, kata Sayyidina Ali, putera akhirat. Jangan kamu jadi putera dunia. Kerana sesungguhnya, kata Sayyidina Ali, hari ini, hari yang sedang kita ada ini, hari yang sedang kita berada ini adalah hari amal, bukan hari perhitungan, bukan hari nak dapat pahala hari ini. Itu walaupun kita bangun sembahyang fardu subuh, kita melangkah berjalan kaki menunaikan sembahyang fardu subuh, pahala kita tak nampak di bawah jadah-jadah kita tak nampak. Hari ini, kata Sayyidina Ali, adalah hari amal, bukanlah hari perhitungan, bukanlah hari penghisaban. Tetapi hari esok, kata Sayyidina Ali, setelah mana kamu berpindah ke rumah baru yang tiang dia di atas, pada ketika itu, kata Sayyidina Ali, hari itu adalah hari perhitungan, bukan lagi hari kamu nak beramal. Tidak ada masa lagi kamu nak sembahyang, nak beribadat. Imam Al-Ghazali mengingatkan termaktub dalam kitab Matan Arba'in, kata Imam Al-Ghazali, hidup ini seibarat orang yang menjaring ikan. Apabila jaring itu dijaring, ikan dapat, maka jaring akan dilepaskan. Jangan sampai jaring koyak, ikan tak dapat. Ataupun dalam bahasa mudahnya, jangan sampai jaring koyak, ikan tak dapat. Jangan sampai umpan habis, tetapi ikan tak dapat. Atau dalam bahasa lebih mudah, jangan sampai usia kita habis, masa kita habis, kesihatan kita habis, tenaga harta kita habis, tapi kita mati masuk dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau itu kesudahan hidup kita merupakan satu perkara yang amat sedih dan menyedihkan. Sebab itu kesempatan masa yang Allah bagi kepada kita Ramadan ini, mari kita gunakan dengan perkara yang benar-benar insya-Allah mendatangkan faedah. Kita mula tamat pagi kita dengan membaca doa.
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita minta kepada Allah supaya Allah redha kita ni masuk syurga Allah dan kita ni lepas daripada neraka Allah. Lalu Muaz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, cuba beritahu kepada aku amalan yang kalau aku buat nanti, di mana amalan-amalan itu akan dapat memasukkan aku ke dalam syurga Allah. Dengan amal itu insya-Allah aku dapat masuk syurga dan aku dapat lepas daripada neraka." Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Muaz dalam kitab Matan Arba'in hadis yang ke-29, "Wahai Muaz, kamu telah bertanya dengan satu soalan, satu permasalahan yang amat besar, yang mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah, tetapi payah bagi orang yang dipayahkan oleh Allah. Bagi orang yang mudah, kamu tanya ni bukan soal kecil. Banyak kita kalau tanya, yang pencen dapat tak 200,500, yang tak pencen dapat 500 duit raya. Itu kita tanya. Tapi sahabat dia tanya kepada Nabi, "Satu yang aku nak masuk syurga Allah dan aku nak lari daripada neraka Allah." Kata Nabi, "Kamu tanya satu soalan yang besar, yang memang besar," kata Nabi, "dan orang yang mudah akan dimudahkan oleh Allah. Macam mana caranya?" Maka kata Nabi, "Hendaklah kamu menyembah Allah. Jangan sekali-kali kamu menyekutukan dengan sesuatu. Jangan sekali-kali kamu sekutukan dengan sesuatu." Kalau tuan-tuan ingat, sekitar 6-7 tahun lepas, saya pernah menyebutkan dalam hidup kita ini, daripada ayat Quran yang sebegitu banyak, tidak semua ayat Quran ni kita kena baca. Tapi ayat yang selalu kita baca, yang mesti kita baca setiap hari, ayat ihdinas siratal mustaqim. Paling tak ada 17 kali kita baca sehari semalam, paling tak ada. Tunjuk aku jalan yang lurus, jalan yang benar. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hebatnya Ramadan ini, kerana pada bulan Ramadan itu turun Quran yang menjadi petunjuk bagi manusia. Jadi petunjuk bagi manusia, hebatnya Quran ini. Maka disebutkan di situ peringatan-peringatan. Kata Nabi, kamu sembah Allah. Kita baca 17 kali. Saya selalu umpamakan tuan-tuan, kalau kita hidup kat dunia ni, kita nak cari satu tempat. Zaman sekarang ni senang je. Buka sahaja GPS, kita jumpalah. Kalau dia kata belok kiri, kita belok kiri. Dia kata belok kanan, kita belok kanan. Dia kata tegak, kita tegak. Tapi kalau GPS kata belok kiri, kita belok kanan. Dia kata tegak, kita belok kiri. Akhirnya terlongkok, kita masuk laut. Maka begitu juga Quran. Bila Quran itu menjadi panduan hidup kita, apa yang dihalalkan oleh Allah, buatlah. Apa yang diharamkan oleh Allah, tinggalkanlah. Maka kata Nabi, selamat hidup kita di dunia ini dan selamat hidup kita pada akhirat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadi sebab tu saya kata tadi, jadi kalau kita umpamakan bawa bekal ni nak hantar ke satu kawasan. Jalan ni yang kita ikut ni kalau tak betul, maka bekal ini akan basi je, tak sampai ke destinasi yang kita nak tuju. Sama juga kita sembahyang, kita baca Quran, kita berpuasa ni, tujuan ni kita nak bawa ianya sebagai bekalan akhirat kita. Tapi kalau landasan jalan itu tak betul, maka penat sahaja bekal tadi kita bimbang, tak sampai kepada hari akhirat. Allah kata, wa qadimna ila amilu min amalin faja'alnu haba'an manzura. Wa man yakfur bil iman faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang kufur akan satu syariat Islam setelah dia beriman kepada Allah,
maka akan gugur segala amal-amal dia yang baik, dan adalah ia pada hari akhirat dari kalangan orang-orang yang rugi. Disebut begitu. Maka kata Nabi, kamu tanya satu soalan yang besar, mudah bagi orang yang dimudahkan. Memang betul tuan-tuan. Saya nak pergi sini, ada seorang umur 99 tahun. Maksudnya tak boleh jalan. Dah tak boleh jalan. Orang angkatkan dia dekat. Nak turun kereta tu pun angkat. Nak juga pergi masjid. Allahu Akbar. Kita ni kadang-kadang yang sihat, kadang-kadang tak boleh. Tu semalam saya sebut dalam kuliah tazkirah tarawih. Semalam saya kata, saya bawa kereta baru ni pergi kuliah subuh. Lepas kuliah subuh, sambung kuliah duha. Daripada kuliah duha, sambung pula pergi ziarah kematian. Balik rumah sekejap, jejak pergi pula ke Perda Cempelak Barat. Jauh. Nak buat apa? Baca doa tahlil arwah aja. Saya kata carilah orang lain. Nak ustaz juga datang. Tak mau pergi juga bawa kereta kata. Dekat lebih kurang 70 km lah. Nak baca doa je, bukan apa pun. Nak baca doa. Nak cepat punya nak cepat, minyak lupa isi. Kereta ni kalau dia Mercedes sekalipun, Porsche sekalipun, kalau dia tidak ada minyak, dia berhentilah. Minta mak cakap. Sama lah orang kan. Kalau orang ni badan dia besar macam mana pun, tapi kalau iman tak ada dalam diri dia, nak kuliah subuh ni tuan, baik berenang musim sejuk macam ni. Musim sejuk ni tarik selimut, pagi-pagi lepas subuh ni kan kesedap ni kan. Pukul 8, pukul 9. Atas alasan tidur pun dapat pahala. Biarlah kita kan, orang Melayu ni memang biasa dengan tidur ni cukup hebat lah tuan. Terlupa isi minyak. Bila terlupa isi minyak, dah sampai daripada Cempelak Barat pun nak pergi pula dekat Pek Sulong. Daripada Pek Sulong nak pergi pula ke Batu Pahat. Berapa jauh pusing tuan. Tak maaf lah. Minyak tinggal satu celik ujung aja. Masa tu saya matikan aircon, matikan cermin tingkap semua turunkan. Radio pun tak buka. Punya jimat ni minyak, jangan habis minyak kan. Doa, ya Allah tolonglah. Ada satu syarikat minyak, tapi saya memang tak isi minyak dekat syarikat tu daripada dulu. Kan California, Texas ni saya memang biasa tak isi lah. Saya cuba elak macam mana kan. Cuma saya kata, ya Allah tolonglah, sampaikan aku dekat sini jadilah. Pekan ni jadilah. Paling tak ada jauh kan. Tinggal satu calik ni, saya ingat kalau 40 km rasa tak sampai kereta, tak boleh sampai 40 km. Stop doa. Betul-betul sampai dekat pekan tu, enjin mati. Alhamdulillah kat saya minyak betul. Saya pun isi minyak 120 isi. Lapang makan. Saya bukan nak cerita isi minyak, tapi saya nak cerita dekat situ bahawa kita bawa kereta ni, kalau minyak dah tinggal reserve, kita reti nak jimat. Kita reti gunakan semaksimum mungkin nak menjimat, nak berjimat. Tetapi kadang-kadang usia kita yang dah tinggal reserve ni, kadang-kadang kita dapat Ramadan yang ada pada hari ni, kita dapat Ramadan, kita persiakan Ramadan kita ni dengan benda yang tidak mendatangkan faedah. Rugi. Sebab belum tentu tahun depan kita dapat Ramadan. Di mana dalam bulan Ramadan kita dipahamkan siapa yang sembahyang, yang sunat diberi pahala yang wajib. Yang wajib berlipat-lipat kali ganda lagi. Satu huruf Allah bagi 100 pahala kan. Cuma amal ini kita tak nampak ganjaran-ganjaran pahalanya, kita tidak nampak, kita tidak lihat. Semalam baru lepas kawan saya meninggal dunia tuan. Mana jangka tuan, lebih gula pun tak boleh, kurang gula pun tak boleh. Manusia ni dia memang itu tuan. Kalau dalam ayat yang lain pernah saya baca kat sini, Allah kata apa? Dialah yang menidurkan kamu pada waktu malam. Ni tidur ni kurniaan Allah. Tuan-tuan jangan marah. Orang kalau duduk dalam majlis ilmu dia tertidur, itu kurniaan Allah. Rezeki dia lah tuan-tuan. Jangan dia tidur terus dah lah. Kan hari tu dekat Johor tuan, betul-betul tengah semayang, tengah sujud.
khabarnya meninggal dunia dekat Johor tuan. Seorang lagi kawan saya sembahyang sebelah ni. Dia sembahyang subuh, habis sembahyang subuh demam-demam, tak sihat pergi sembahyang subuh. Habis sembahyang jatuh kena stroke, bawa hospital tu meninggal dunia. Baru dapat anugerah Bapak Misali Negeri Johor, apa itu, tokoh guru negeri Johor. Hari lepas sambutan hari guru itu. Jadi itu manusia ni. Kata Allah, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sampai ajal ni, kata Allah, aku tak tangguhkan walau sesaat. Maka kata Nabi tadi, bila Muaz tanya, kata Nabi, yang kamu buat ni, kamu mengucap 2 kalimah syahadat, kamu sembah Allah, jangan sekutukan, kamu sembahyang, kamu puasa, kamu haji, kamu zakat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku beritahu kepada kamu wahai Muaz, apakah kepada kebaikan itu? Nak tak? Kata Muaz, ya Rasulullah. Maka kata Nabi, wahai Muaz, puasa kamu merupakan perisai. Puasa ni merupakan perisai. Kalau orang bawa perisai ni untuk elak daripada kena pedang dan sebagainya, maka puasa ni sebagai perisai, insya-Allah menyelamatkan daripada neraka Allah Taala. Adapun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedekah itu kata Nabi dia penghapus. Makna penghapus dosa seibarat air, kata Nabi, dia memadamkan api. Dan yang ketiga kata Nabi, kamu bangun pada waktu malam, itu adalah kepada kebaikan, punca-punca ke arah kepada kebaikan. Kalau 3 perkara ini kita boleh buat, insya-Allah kita akan mendapat kepada kebaikan insya-Allah. InsyaAllah tajuk tazkirah kita pada pagi ini, harga sebuah kehidupan bagi orang yang telah mati. Bagi orang yang dah mati, apa dia kehidupan ni? Bagi kita yang hidup ini, kita tak akan nampak nikmat hidup ni tadi. Tapi bila dah mati, nanti kita akan nampaklah nikmat itu telah tidak ada. Tapi sebelum saya masuk tajuk itu, bulan Ramadan saya katakan dia istimewa. Kerana bulan Ramadan itu turun padanya Quran. Saya tengok, saya sampai semalam tuan-tuan. Kan orang kata buka kat mana? Dia kata tak tahulah. Ada rezeki adalah kan. Wah, Syekh 10 ajak buka sana. Saya turun awal pukul 3 lebih. Agak-agak boleh sampai awal. Rupanya kena jam. Tak boleh lepas. Habis saya kata macam mana? Kan? Pusing, akhirnya dalam kereta macam-macam ada. Biskut ada, kurma ada, air ada, semua dia datang. Doa. Akhirnya dapat makan. Berdasarkan kepada ayat 6 surah Hud ayat 6, dia kata, dia sebut jelas, sungguhnya makhluk Allah yang bergerak, yang bernyawa, kata Allah, semua rezekinya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi imam kita baca daripada surah Al-Infitar pada ayat 17, 18, 19, ujung ayat itu, di mana diungkapkan Allah tanya manusia, tahukah kamu apakah hari pembalasan? Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan? 2 kali. Ayat yang seterusnya, ayat ke-19, Allah kata, Allah tak suruh manusia jawab. Kalau manusia jawab ni macam-macam jawapan, maka Allah beri jawapan sendiri. Hari pembalasan itu, kata Allah, hari di mana seorang tidak akan boleh nak menolong orang lain. Seorang tak boleh tolong suami, tak boleh tolong isteri, isteri tak boleh tolong suami, dan sebagainya. Kan? Saya duk fikir kan, biasa kat sini ada sahur. Orang rumah kata ada sahur agaknya. Orang rumah kata, saya kata tak apa, section kat Shah Alam sahur banyak, tak kisah. Tapi sampai kan, rupanya tak ada sahur. Walau bagaimanapun ada sahabat bagi nasi, bolehlah makan. Tak benar, tak susah mana hidup kat dunia ni tak. Kita renung pada ayat yang saya baca tadi. Maka kata Allah, maka pada hari seseorang itu tidak akan diterima tebusan kamu maupun orang-orang yang kafir, tempat kamu dalam neraka jahanam. Hari kiamat ni, kata Allah, hari tebusan tak terima. Ayat ni hampir sama dengan ayat ke-18 surah Ar-Ra'd. Ayat 18 dia kata, siapa yang taat kepada Allah akan dapat balasan baik.
Siapa yang ingkar akan dapat balasan azab. Dan seandainya mereka ada harta sepenuh bumi, bukan sepenuh Shah Alam tau, sepenuh bumi. Dia ada harta sepenuh bumi dan diganda dengan sepenuh bumi lagi. Pada ayat 18 Allah kata dia nak tebus diri dia besok pada hari akhirat, dia tak akan boleh tebus diri dia. Itu ayat 18. Ayat ke-70 surah Al-An'am Allah ulang sekali lagi. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. Tinggalkan orang yang jadikan agama dia main-main, senda-senda gurau. Kan, peringatkan mereka dengan Quran. Hujung ayat tu Allah kata mereka nak tebus diri dia, kata Allah tak akan terima tebusan itu, tak akan terima. Walaupun emas sepenuh dunia tuan, walaupun duit ada 2.6 bilion ke 3 bilion ke dalam bank, nak tebus tak boleh tebus. Jangan buat main, jangan buat kerja benda ni tuan. Maka Allah tanya pada ayat ke-16, belumkah tiba waktunya bagi orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingati Allah? Bila masanya, kata Allah, orang nak beriman ni nak secara khusyuk ingat kepada Allah. Saya tengok semayang tarawih kat sini, tak, alhamdulillah tak. Pukul 10 lebih itu masih ada semayang lagi. Pukul 11, 12 tempat berita. Saya pergi semayang satu tempat itu. Dia punya baca yang laju-laju, yang lambat-lambat. Dalam hati fikir bila nak habis. Ketua kampung dah lari dulu. Dia punya lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dalam hati saya bila nak habis. Ketua kampung dah lari dulu dah. Saya tak pernah semayang, saya tu sekali semayang. Dia kata 8 rakaat pukul 10 rasanya habis. Terbukun saya. Ini betul-betul sentimental tuan. Tapi macam mana pun alhamdulillah tuan. Seramai. Allah kata belumkah tiba waktunya bagi orang yang beriman ini untuk secara khusyuk mengingati Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepadanya. Bila masanya agak-agaknya kita ni nak patuh kepada Allah seluruhnya tuan-tuan dalam hidup kita ni. Ada orang dia puasa tapi semayang tak semayang. Ada orang semayang tapi tak puasa. Ada orang semayang, puasa tapi aurat tak tutup. Ada orang semayang, puasa, aurat tutup. Haji pergi juga. Kan? Tapi hukum Allah ditolak. Ada juga macam tu. Malah kadang-kadang dia semayang tu, orang semayang sunat subuh sebelum subuh. Dia sebelum subuh dia semayang, lepas subuh pun dia semayang. Sebab nak pahala lebih. Ini ada juga jenis kita. Maka Allah Ta'ala tanya kepada manusia, belumkah tiba bagi kita ni nak ingat kepada Allah ni secara khusyuk dan mematuhi segala kebenaran, segala ayat-ayat Allah ni nak patuh bila? Ketahuilah kamu bahawa Allah menghidupkan bumi setelah matinya kering. Sungguhnya telah kami perjelaskan kepada kamu tanda kebesaran. Tuan-tuan tengok sekarang, sungguhnya orang-orang yang dia kata keadaan-keadaan yang berlaku hari ini, tuan-tuan tengok. Kalau kawasan kebun, kampung lah tuan-tuan, pokok-pokok sedang menghijau, tengah berputik, pokok-pokok bunga berbuah, tengah berbuah, rancak, cantik tuan. Hari itu kering. Berapa bulan itu kering. Ini dah mula segar-bugar. Allah kata kamilah yang dia kata menghidupkan bumi setelah matinya kering. Sungguhnya telah kami menjelaskan kepada kamu tanda kebenaran kebesaran kami. Sungguhnya orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik akan dilipat gandakan balasan bagi mereka dan mereka akan mendapat pahala yang mulia. Dan orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, mereka itu adalah orang yang tulus hati pecinta kepada kebenaran. Orang yang beriman kepada Allah, dia beriman kepada Rasul, dia mesti suka benda yang benar, dia mesti suka benda yang baik. Kita tengok sekarang ni undang-undang jenayah Islam, undang-undang yang nak dibentangkan di Parlimen besok. Tengok tuan-tuan, mana masyarakat kita, di mana pendirian dia. Orang yang beriman, dia mesti ambil yang baik itu, dia mesti ambil. Tapi kalau dia tak nak juga, dia sibuk cari alasan. Seibarat kadang-kadang kalau kita tengok perangai orang Yahudi ni bila diperintah untuk sembelih lembu, dia tanya lembu ni jantan ke betina. Nabi Musa bermunajat kepada Allah.
Allah beritahu lembu ni lembu betina. Dia tanya lagi, lembu ni guna tak untuk buat bekerja? Nabi Musa bermunajat, Allah kata lembu ni tak guna buat bekerja. Dia tanya lagi, lembu ni bagaimana rupa dia? Cantik-cantik, sedap pandang mata. Dia tanya lagi, lembu ni apa warna dia? Nabi Musa bermunajat kepada Allah, beritahu lembu ni warna kuning-kuning keemasan. Hampir-hampir dia tak buat. Di situ nak menjelaskan kepada kita sikap Yahudi ni, sikap Nasrani ni tuan-tuan, dalam nak buat perintah Allah, dia sentiasa berusaha mencari alasan demi alasan agar tak buat perintah Allah. Jadi kalau perangai kita jadi begitu, jaga-jagalah tuan. Kenapa tak pakai tudung? Belum sampai seru, kata dia. Tak berapa kali nak seru agaknya tadi. Maka pada ayat ke-20 Allah kata, pada ayat 19, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka lah orang yang tulus hati pencipta kebenaran dan saksi di sisi Tuhan mereka. Mereka berhak mendapat pahala dan cahaya. Tapi orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka adalah penghuni neraka. Pada ayat ke-20 Allah beritahu tentang 5 perkara dalam hidup manusia ni. Kawan-kawan rapat meninggal, tuan-tuan tengok seorang meninggal ni, kita pun alah, bila laku ni agaknya tuan, bila laku ni agak, bila tengok seorang kawan meninggal tuan, cakap macam mana? Maka pada ayat ke-20 Allah Ta'ala beritahu betapa tepatnya ayat Quran ni. Ketahuilah kamu, kata Allah, aku beritahu, ketahuilah kamu, kata Allah, bahawa sesungguhnya kehidupan di dunia ini, kata Allah, hanyalah satu permainan. Main-main. Hidup di dunia ni main-main. Kenapa dikatakan main-main? Sebab kita buat benda tu berulang. Angan pagi kita sahur, lepas ni sekarang kita begini-begini, tengah hari tak ada makan, tengah hari semayang zuhur, makan buka, besok malam ke sembahyang tarawih, besok pun macam itu juga, lusa pun macam tu, tulat pun macam tu, sampailah mati kita. Kan? Tu pelik bulan Ramadan ni. Kenapa bulan Ramadan ni tuan-tuan? Dia tak macam haji kan? Haji kalau kita pergi sekejap aja, yang puncak dia 5 hari je tu kan. Tapi orang ada kursus. Ada kursus haji. Ramadan tu tak ada kursus Ramadan. Tak ada kursus Ramadan. Betul tak betul? Kan? Wah, Ramadan sebulan, kena puasa tu sebulan. Kursus Ramadan ni tak ada. Kan? Begitu juga dalam bulan Ramadan dia ada sembahyang tarawih. Patutnya zaman musim Ramadan dah tak payah dah sembahyang tarawih, dah lah kita puasa. Ni nak sembahyang tarawih pula. Buatlah sembahyang tarawih ni pada hari-hari lain, tak puas tenaga kita banyak. Boleh dekat kita duduk berbincang dekat surau ni, kita buat sembahyang tarawih lepas daripada Ramadan ni, kita sambung tarawih lah sampai bila-bila kot. Seronok juga tau, ramai-ramai berselawat kan. Ada orang buat? Tak ada orang buat. Jadi pelik di situ tuan-tuan. Kemudian kata Allah, yang kedua permainan. Yang pertama permainan, yang kedua senda gurauan. Yang ketiga kata Allah, kehidupan di dunia ni perhiasan. Perhiasan orang buat. Masing-masing cari perhiasan rumah, perhiasan kenderaan, perhiasan pekerjaan dan sebagainya perhiasan. Yang keempat kata Allah, hidup di dunia ini saling berbangga banyaknya harta. Orang bangga kerana hartanya yang banyak berlimpah ruah ni. Orang bangga sangat-sangat kerana harta dia banyak. Sampai dekat ada satu orang cikgu tuan. Dia ni kaya tuan. Laki bini jawatan besar. Akak dia bercerita dengan saya, habis saya kuliah dekat surau Tan Sri Mahyudin Yassin punya bapa tu, habis kuliah, akak dia jumpa saya. Dia kata adik dia begini kaya ustaz, rumah dia 1.6 juta. Kalau kampung 1.6 tuan, kira mahal lah. Bandar tuan-tuan tak mahal lah. Kampung ni besar tu. Kat rumah tu ada, kalau orang datang macam-macam, ada kolam renang, kolam ikan, kolam itik, kolam buaya, entah apa kolam. Semua orang datang dia akan tunjuk ni rumah dia, ni bilik dia, ni. Tapi sayang ustaz, dia selalu putus duit. Asyik tak ada duit, dia pergi jumpa saya, minta nak pinjam. Nak pinjam. Jadi dia tanya saya. Jadi saya beri nasihat. Dia kata kau kena taubat, semayang sunat taubat, minta kepada Allah. Kan mungkin ada masalah ni. Sebab dalam Quran kata tuan-tuan, orang yang munafik kata dalam Quran akan diuji Allah dalam setahun ni sekali atau 2 kali ujian berat. Saya bila baca ayat itu, saya takut terkena pada saya tuan. Bila ujiannya sekali 2 kali akan ditimpakan kepada orang munafik. Dalam Quran saya pernah baca. Jadi samalah macam ayat saya kata tadi. Dialah yang menidurkan kamu pada waktu malam, dan dia mengetahui apa yang kamu buat pada waktu siang, dan dia membangkitkan kamu pada waktu siang
untuk menghabiskan sisa usia kamu, kemudian kepadanya kamu akan dikembalikan, kemudian akan diberitahu kepada kamu apa yang telah kamu buat masa kat dunia ni. Lengkap. Siapa yang ambil ayat ni sebagai peringatan, lengkap dah. Dia tak payah nak fikir pening. Dia tidurkan kamu pada waktu malam, dia mengetahui apa yang kamu buat pada waktu siang. Dia membangkitkan kamu pada waktu siang untuk menghabiskan sisa usiamu. Kemudian kepadanya kamu akan dikembalikan, lalu akan diberitahu kepada kamu apa-apa yang telah kamu kerjakan masa kat dunia. Itu dalam ayat Quran kata. Maka dia minta saya, bila beri nasihat, dia kata aku tak nak dengar doa-doa ni, taubat-taubat ni, aku tak nak dengar nasihat kau. Kau tak ada tauliah. Yang aku nak ni duit dia. Ni aku nak. Nanti dia tanya saya macam mana nak beri nasihat. Saya cakap dengan dia, beritahu dia, saya Ustaz Ishak beritahu pesan, jangan bangga dengan kekayaan yang ada, dengan harta yang ada. Kekayaan harta yang kita miliki dekat dunia ni, saya kata rumah besar ke, pangkat besar ke, jawatan besar ke, kekayaan, kemewahan berjuta, berbilion duit ni, saham begini banyaknya, saya kata minta maaf, cakaplah. Bagi saya hanya seibarat setitis embun yang ada dekat hujung daun sahaja. Bila jatuh menipis embun ini, maka habislah nilai dia. Samalah manusia, jantung dia 2 minit dia berhenti bernafas. Mana yang rasa dia milik dia, tuan-tuan? Mana yang dia bawa masuk ke dalam liang kubur tu? Itu benda yang kita kena sedar. Kemudian kata Allah saling berbangga dalam mengumpulkan harta kekayaan dan anak keturunan. Allah kata ibarat hujan yang tanam-tanam menyekagumkan para petani. Pokok-pokok jadi hijau. Kemudian seminggu dia jadi kuning. Kemudian dia kering, dihancur di mamah bumi. Itu dia. Kita ni tua, mata kabur, kulit kendur, gigi gugur, uban bertabur. Lepas tu ke mana? Masuk kubur. Itu aja. Dan kata Allah, cuma Allah sebut dalam ayat ke-20 ni, kata Allah, di akhirat besok ada 2 lagi. Satu, kata Allah, keampunan dan keredaan. Azab Allah satu. 2, keampunan dan keredaan. Siapa yang akan dapat azab yang keras ni, kita tak tahu. Dan siapa yang akan dapat keampunan dan keredaan, kita tak tahu. Allah kata, sesungguhnya hidup di dunia ini hanyalah kesenangan-kesenangan yang menipu, hanyalah kesenangan memperdayakan. Kata Allah pada ayat 21, maka berlomba-lombalah kamu dalam melakukan amal kebaikan. InsyaAllah kita menyambung pada tazkirah ini. Tidak semua manusia yang hidup di muka bumi ini tahu menilai erti kehidupan. Ya, betul. Kalau tuan-tuan tengok, tak semua orang tahu menilai erti kehidupan ini. Dia tak erti. Sebab itu berapa ramai orang yang membazirkan masa dia. Dia tak erti nilai hidup ni, tuan-tuan. Dia tak faham. Kadang-kadang minta maaf cakap lah, tuan. Sampai dia tak boleh terima. Kalau tuan-tuan ingat, saya pernah baca dalam surah Al-Mu'min. Orang yang beruntung, qad aflaha al-mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang yang beruntung, Allah kata dia ada 9 sifat. Satu, kata Allah, dia beriman. Letak nombor 1. Dia mesti beriman pada Allah hari akhirat. Wallazi qad aflaha al-mu'min alladzina hum fi salatihim khashi'un. Dia sembahyang. Orang yang tak sembahyang, dia takkan untung punya. Dia takkan untung punya. Yang ketiga, walladzina qad aflaha alladzina hum fi salatihim khashi'un. Dia khusyuk dalam sembahyang dia. Ini bukan satu kerja yang mudah, kan? Untuk dapat khusyuk dalam sembahyang ni bukan satu kerja yang mudah. Tapi kena ada usaha sungguh-sungguh, kan? Kemudian pada ayat yang keempat, ulaikahum dia ninggalkan perbuatan yang tidak berguna. Orang yang beruntung ni, dia tinggalkan perbuatan yang tidak ada faedah dengan diri dia, dia tinggalkan. Dia tinggalkan. Tapi orang kadang-kadang saya tengok, saya pergi masjid, kan? Tengok orang duduk dalam masjid, tak ada kerja. Dia congkil cagu dia cium. Congkil lagi, dia cium. Saya duduk fikir, orang ni tak ada kerja apa ke? Tengok ada jenis congkil kaki, congkil lagi dia cium. Buat apa kata? Congkil cagu. Apa buat? Kik, kata dia. Dalam hati saya,
Orang yang beruntung dia tak buat benda begitu. Orang yang beruntung isap rokok ni tak untung kan? Dia tak buat isap rokok. Tapi kadang-kadang orang tak faham masa kan. Bila kita cakap macam tu, ustaz hentam aku, kau tengok. Sampai bila lah kita tak dapat faedah. Kemudian dia memelihara sembahyang dia. Dia menunaikan janji kata dia. Dia memelihara kemaluan dia. Kemudian dia menjaga sembahyang, dia mengeluarkan zakat. Kemudian di ujung itu Allah kata mereka ni akan mewarisi syurga firdaus, mereka kekal dalamnya. Itu ayat Quran cakap. Bukan saya yang cakap, dalam ayat Quran. Makna orang beruntung dia tinggalkan perbuatan yang tidak berguna, perkataan yang tidak berguna ditinggalkan. Mana-mana perbuatan yang tak berguna kita rasa tak berguna kan, tinggalkan. Perkataan ni tengok macam tak berguna aja perkataan ni, tinggalkan. Nak jadi orang beruntung. Sebab itulah ramai dari kalangan manusia yang mensia-siakan waktu. Hanya orang yang mati sahaja yang cukup mengetahui harga sebuah kehidupan. Semua orang yang telah mati sama ada dia beriman atau kafir sedar betapa mahalnya nilai hidup yang dikurniakan oleh Allah di dalam dunia ini. Berapa mahalnya. Orang yang dah mati sahaja yang akan tahu nilai dia. Orang yang hidup ni dia takkan tahu nilai hidup ni berapa nilai kan? Dia takkan tahu tuan-tuan. Orang-orang yang mati di kalangan orang mukmin sememangnya menghargai kehidupan. Sebab itu mereka tidak mensia-siakan masa atau jangka waktu yang hanya sebentar di dunia dahulu. Hidup yang sejenak digunakan sepenuhnya untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Setelah mereka menemui ajal, mereka menemui apa yang dijanjikan oleh Allah dengan menerima balasan baik dari hasil ketaatan ini. Golongan kufar dan ahli maksiat yang telah mati juga tahu betapa mahalnya nilai kehidupan yang dikurniakan oleh Allah. Sebab itu mereka sangat menyesal kerana tidak menggunakan masa yang terbatas untuk berbakti kepada Allah Ta'ala. Usia 63 tahun ni, saya pernah cakap dekat sini, satu tempoh masa yang cukup sebenarnya untuk mencari bekal akhirat. Kecuali bagi orang yang mempersia-siakan masa dia dengan benda-benda yang tidak mendatangkan faedah. Kalau dia duduk buat benda-benda yang lara, habislah. Kalau kita sekarang ni umpama tuan-tuan yang duduk dekat sini rasa saya, sebaya saya ni ada atas sikit lah. Engkau dah berapa dah? 50 55. Saya dah 50 dah. Punya cepatnya masa berlalu. Tiap-tiap hari saya akan belik tangan saya tuan. Dah kecut jari dah. Jari dah kecut dah. Tengok dah kecut. Rambut pun dah tengok macam bunga jambu lah tuan. Nah, macam bunga jambu benar putih tu kan. Nampak macam mana? Itu Allah bagi isyarat-isyarat, alamat-alamat nak kiamat tuan. Jaga-jaga. Kalau bumi ni ada tanda kiamat dia, maka manusia ni pun Allah bagi tanda kiamat. Tanda kiamat manusia ni kepala dah putih dah. Tanda kiamat. Bangun ni berdiri ni kalau tuan tengok dia punya lamanya nak sampai atas. Allah. Dia punya gitu tuan. Kalau tanda kiamat tu begitu pun dah tak nampak pada kita ni, kita biarkan tanda tu berlalu, hancurlah tuan. Saya pergi satu masjid tuan. Kat surau tuan-tuan ni nampaknya tak berapa banyaklah kursi. Boleh kira lah 4-5 tuan. NGO, ngor kerusi tuan. Saya pergi dekat satu masjid tuan. Dia kata sop, rapatkan sop, penuhkan sop. Aku kata nak penuh sop apa? 8 orang dah terabuh balik. Tinggal yang duduk kursi, belonggok penuh tu. Betul ramainya yang duduk atas kursi. Buat macam mana? Cuma bagusnya dia rajin pula kan. Penuh, longgok-longgok. Kita ni kan berasing. Dia kumpul teratur je kursi tu. Aku kata, ini persatuan-persatuan. Kursi-kursi dah macam mana tuan? Jadi kita ni kesempatan adalah merupakan masa tu kesempatan tuan. Masa ni adalah kesempatan. Kesihatan ini adalah kesempatan untuk guna modal untuk cari kehebatan pahala tadi tuan. Maka gunakan masa terbatas itu untuk berbakti kepada Allah. Setelah dijemput oleh ajal, barulah mereka menghargai masa atau umur mereka. Mereka cuba merayu kepada Allah supaya ditangguhkan di walaupun sejenak. Penangguhan itu kononnya mereka akan menghargai masa untuk melakukan kebaktian. Fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka wa akum minas salihin wa la yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Surah Al-Munafiqun ayat yang ke-10 ayat yang ke-11. Allah kata lalu mereka berkata, wahai Tuhanku,
Mengapakah engkau tidak menangguhkan sedikit kematian aku? Walau sejenak jadilah. Maka dengan waktu yang singkat itu supaya aku dapat bersedekah. Dia bukan nak cari kekayaan. Aku nak cari menimbun-nimbun lagi harta. Ada dia minta gitu. Dalam Quran ni kata, tangguh sikit kematian aku supaya dengan itu aku boleh bersedekah. Aku boleh bersedekah. Dia kata waktu aku dapat bersedekah dan aku termasuk dari kalangan orang-orang yang soleh. Dia bukan minta apa pun. Minta balik kejap nak bagi sedekah kepada orang, nak balik sedekah. Mana boleh? Mana boleh lagi nak balik sedekah, tuan-tuan? Sebab itu saya kata tadi, mudah bagi orang yang dimudahkan, kata Nabi. Saya pergi dekat Fiji, tuan-tuan, Taman Datuk Harul sana, tuan-tuan. Ada seorang buta, tuan-tuan. Saya pelik, dia boleh berjalan berulang-alik, tuan-tuan, ke masjid, ke tempat solat, tuan-tuan, tiap-tiap waktu. Mata buta, berpegangkan sebatang tongkat tu aja. Dia boleh masuk parit, entah berapa kali masuk parit. Orang kata, Ustaz, jatuh parit besar tu, detong ke bawah, tak? Merangkak naik atas parit. Tapi tetap istiqamah nak pergi juga masjid, Ustaz. Kita zaman sekarang, tuan, tuan susah nak pergi masjid. Main tekan ni, kerung. Belum sampai masuk gear 2 lagi dah sampai kereta motor kat Kosian. Pun kadang-kadang payah juga. Ustaz datang jauh-jauh, kita lari pula. Bukan orang sini lah, ni banyak orang Perancis. Orang sini okey, kan? Ni keadaan kadang-kadang. Dan aku termasuk dari kalangan soleh. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian apabila datang waktu kematiannya. Sebab itu saya teringat pesan Ni Aziz. Almarhum Ni Aziz kata, kita ni kalau boleh hidup jangan macam lembu lah. Saya puas fikir, kenapa dia kata macam lembu? Lembu ni rupanya, tuan-tuan, kalau tuan-tuan semelih seekor, tuan sembelih ni, bawa pisau ni, pisau dah dekat dia ni, sembelih kawan dia. Dia duduk kat tepi tu, mulut dia kan sentiasa gerak. Dia kunyah aja. Kawan dia dah kena sembelih tu. Itu perangai lembu. Dia makan aja, dia tak ambil kisah. Kita ni pun kadang-kadang minta maaf cakap lah, bila tengok kawan kita mati, dapat 7 hari makan free. Itu perangai kita ni kadang-kadang tak kena fikir balik. Allahu Akbar. Misal yang dia beri tu memang macam tepat lah, tuan-tuan tak beli lembu. Pasal saya beli lembu, saya sembelih lembu, tuan-tuan, saya beli kambing. Saya tengok perangai lembu dengan perangai kambing, tuan-tuan. Minta maaf cakap, bulan Ramadan semalam saya singgah makan. Apa aku kata, banyaknya makanan. Kata, saya beli lembu. Lembu nak makan dipilih-pilih, tak semua rumput dia makan. Orang aku tengok buka puasa sana. Apa lagi? Ada pengat, ada bubuk sagu biji, ada bubuk asyurah tu, nasi, minyak, ada buah, segala-gala diisi. Kata, macam mana orang boleh makan macam ni banyak ni? Ini hebatnya manusia. Wallahu a'lam, tuan-tuan. Tapi itulah rezeki kurniaan Allah, tuan. Nikmat orang puasa ni Allah bagi dia 2 kegembiraan. 1 bila berbuka, 2 bila beradab kepada Allah besok pada akhirat. Justru itu kata dia, orang yang bijak itu ialah mereka yang telah tahu menghargai masa atau umur yang dikurniakan oleh Allah. Orang yang bijak ni orang yang cerdik gitu, dan dia orang yang tahu bijak menilai masa dan usia yang dikurniakan oleh Allah. Mereka tidak akan merayu kepada Allah apabila ajalnya tiba, kerana umur yang dikurniakan kepadanya telah digunakan semaksimal mungkin untuk melakukan kebaktian dan ketaatan bagi mencapai keredaan Allah, sehingga tidak ada masa yang terbuang dengan secara percuma. 24 jam ni agak-agak masa yang terbuang kita berapa minit? 60 tahun, 70 tahun, tuan-tuan. Kalau nak kira ikut panjang ibadat lah, tuan-tuan. Saya selalu cakap lah, tuan, minta maaf cakap lah, kita cuba buat perkiraan sikit lah. Satu hari ni berapa kali agaknya tempoh masa tutup kita beribadat dekat ni. Tak maaf cakap lah, tak? Minta maaf cakap lah. Tidur aja pukul apa? Katalah tuan-tuan masuk tidur pukul 11. 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau bangun pukul 5, dah 7 jam. 7 jam dah satu hari. Tidur je dah 7 jam. Satu hari ada 24 jam.
24 jam ni kalau tidur pukul 11. Kalau tidur pukul 10, 8 jam tidur. Makna 1/3 masa tu habis untuk tidur je. Tu tak cerita tidur siang. Tak cerita tidur dalam kuliah tau. Tu tak cerita tau. Tu cerita tidur yang dekat situ. Bermakna 24 jam 1/3. Kalau 8 jam ni 1/3 habis masa untuk tidur je. Kalau usia 60 tahun, 1/3 mana? 20 tahun secara percuma untuk tidur je berlalu. Tu tak cerita kerja lagi. Semayang berapa minit agak-agak? Allahu Akbar. Kadang-kadang kita nak bangga dengan amal kita ni. Allah, ya tuan-tuan, sikit, sangat-sangat sikit. Orang mukmin mengurus masa dengan umurnya yang dengan sebaiknya, dan antara mereka tidak bersedia untuk menjadi orang yang menagih masa di akhirat kelak. Mohon supaya diberi masa atau peluang untuk kembali ke dunia bagi melakukan amal yang soleh dan lain-lain kebajikan. Sungguhnya perbuatan itu sia-sia belaka. Sungguhnya masa untuk bekerja dan melakukan ketaatan sudah ditamatkan dengan peristiwa kiamat. Kematian dia habislah masa dia nak beramal ibadat. Dah tak boleh lagi dah. Golongan kufar yang menghuni neraka sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab yang terdahulu berusaha merayu kepada malaikat penjaga neraka agar Allah dapat meringankan azab walaupun sejenak setelah mereka gagal setiap percubaan. Mereka berharap agar mereka akan mati apabila berada dalam api neraka sebagaimana di dunia dahulu. Mereka yang ini fikir apabila mati tentulah tidak akan merasa azab lagi. Salah. Dia fikir mati ni habislah, berakhirlah. Tidak. Mati ni bukan berakhir. Dia cuma pindah satu alam yang lain, kan? Pindah satu alam yang lain, kata. Tetapi Allah Ta'ala telah isytiharkan kepada ahli syurga dan ahli neraka bahawa mereka akan kekal hidup sepanjang masa. Ahli syurga akan kekal menikmati kelazatan syurga tanpa mati lagi. Demikian juga ahli neraka terus merantap dalam api neraka dan tidak akan disudahi dengan mati. Sebab itu jangan main. Hidup kita ni tuan-tuan bukan sebagai satu benda yang kita nak buat cuba-cuba. Bukan nak buat cuba-cuba, bukan nak buat macam uji kaji. Tak. Apa yang kita buat semuanya tercatat. Itu kita buat, sama ada baik ataupun jahat. Di akhirat sememangnya golongan kufar itu, kata dia, tidak akan dapat mendengar sesuatu. Ia disebabkan sikap mereka yang tidak mahu mendengar rahsia dan peringatan para rasul yang didatangkan kepada mereka. Tuan-tuan buka dalam ayat ke-57 surah Al-Kahfi. Ada seorang bertanya saya, kenapa orang ni Ustaz diberi nasihat payah sangat? Diberi nasihat, beri kuliah, nasihat tak nak dengar, degil Ustaz, degil. Saya kata buka ayat ke-57 surah Al-Kahfi kalau tidak silap saya. Surah Al-Kahfi ayat 57. Allah kata orang yang telah kami matikan, kami sumbat, matikan hati dia dan telinga dia tersumbat. Ada tak? Haji? Siapa yang buka cari tu adalah tak? Kalau telinga dah hati dah mati, telinga dah kena sumbat, tuan-tuan nak minum, nak dengar ikut mana lagi? Kan? Macam kita minum lah. Minum ni ikut air, ikut mulut. Bila mulut dah kena tutup, nak ikut mana? Boleh ikut hidung. Tiup, masuk ikut hidung. Tutup hidung. Boleh tak ikut telinga? Ambil telinga, petang getah paip. Nak buat apa ni, nak minum. Buka getah paip. 3 minit buka, matilah dia. Air tak masuk ikut sini, tuan. Jadi manusia ni dia nak dapat maklumat ikut sini lah. Bila dapat maklumat ikut sini, dia bolehlah terima. Tapi kalau hati dah mati, telinga dah tersumbat, tak nak dengar peringatan, bagaimana? Ayat ke-35, ayat ke-36, surah Al-An'am. Allah sebut sekali lagi. Pada surah Al-An'am, ayat 35. Kalau keberpalingan mereka, wahai Muhammad, engkau terasa berat, payah. Kau tak berasa berat. Mereka berpaling ni, kamu ajak baik, dia tak nak. Kau boleh buat lubang dekat tanah, wahai Muhammad, gali lubang kat tanah. Kau beri petunjuk, nak beri petunjuk daripada tapak kaki dia. Ataupun kau buat tangga dari langit, kau nak beri petunjuk dari kepalanya. Kalau kamu boleh buat, maka buatlah wahai Muhammad. Maka jangan sekali-kali kamu jadi dari kalangan orang yang bodoh. Saya cakap bab ni, tuan. Itu yang saya kata, tuan. Dalam hidup kita ni, Al-Quran ni kena jadi pemutus. Quran. Untungnya kita orang Islam ni, Allah bagi kitab Al-Quran ni sebagai petunjuk. Petunjuk dia tak duduk belakang. Dia kena duduk depan. Kalau dalam picit orang letak dekat depan, orang tak letak belakang, orang letak depan. Itu petunjuk. Macam tu juga hidup kita ni, kita nak buat, kena genong Al-Quran. Halal ke, haram ke, dosa ke, pahala ke, syurga ke, neraka, kena genong.
Al-Quran. Siapa yang berpegang kepadanya, insya-Allah selamat dia tadi. Tetapi Allah mengisytiharkan di akhirat sememangnya golongan kufar tidak dapat mendengar sesuatu disebabkan sikap mereka yang tidak mahu mendengar nasihat dan peringatan para rasul yang datang kepada mereka. Telinga mereka telah pun terbuka untuk telinga mereka sedia terbuka untuk mendengar hasutan dan fitnah dilemparkan oleh golongan penentang terhadap para rasul, ataupun untuk mendengar segala arahan dari pemimpin kufar yang sentiasa membenci dan menentang urusan-utusan Allah Ta'ala. Orang bahas hari itu. Saya cakap dekat Sungai Bung, awak duduk, saya kata makan nikmat kurniaan Allah. Awak hidup udara kurniaan Allah Ta'ala. Awak hidup dengan nyawa yang dikurniakan oleh Allah. Awak hidup dengan air yang dikurniakan oleh Allah. Awak duduk berpijak atas bumi kurniaan Allah. Kenapa awak yang duduk atas nikmat kurniaan Allah ni awak tak nak hukum-hukum Allah Ta'ala? Awak beritahu saya. Ajalah tuan, akhirnya gitu. Betul lah kita cakap tu kan. Kalau awak duduk atas bumi Allah, kalau awak makan nikmat kurniaan Allah, air awak minum air kurniaan Allah, rezeki udara semuanya awak ambil kurniaan Allah, awak yakin? Kenapa awak tak nak ambil hukum akam Allah Subhanahu Wa Taala? Dia kata orang kafir Ustaz ni. Saya kata orang kafir benda. Apa benda orang kafir? Awak duduk dekat warung, saya kata. Bulan Ramadan ni duduk makan asam pedas dekat warung. Orang kafir pun duduk makan juga sama. Datang pejabat agama punya orang datang. Yang lari siapa agak-agak? Ada orang Cina lari, bintang buka tu. Lari. Pelagak kamu sudah datang. Lari, ada. Dia duduk untuk pendarah saja gitu. Dia makan buat tak reti je. Yang lari biasanya siapa? Orang Islam. Sebab apa? Orang Islam yang kena puasa. Orang kafir tak puasa. Kan? Tu pun tak faham kadang-kadang. Dan dia kata, perkhabaran tentang perkara yang dikata, tetapi hati mereka tertutup dan telinga mereka disumbat sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaihi wa fi adhanina waqrun wa min bainina wa bainika hijab. Mereka berkata, hati kami berada dalam tutupan yang menutupi apa yang kamu seru kepadanya, dan telinga kami ada sumbatan, dan antara kami dan kamu ada dinding, kata mereka. Wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Dan orang-orang yang kafir berkata, jangan kamu mendengar dengan sungguh-sungguh akan Al-Quran ini, dan buatlah hiruk pikuk terhadapnya supaya kamu dapat mengalahkan mereka. Memang itu kerja dia. Sebab itu bulan Ramadan itu kan istimewanya kita, bulan turun padanya Al-Quran. Yang pernah berlaku perdebatan di barat, saya mungkin pernah cerita dekat sini, bila Profesor Bernard Shaw mengatakan bahawa pandangan saya kitab Quran merupakan sebuah kitab yang tak ada nilai. Dalam Quran tak ada huruf besar, tak ada huruf kecil, tidak ada khamah, tidak ada noktah. Cukup menjadi bukti Quran merupakan sebuah kitab panduan orang Islam yang tidak ada nilai. Bangun, siapa berani jawab, kata dia. Siapa berani bangun jawab dengan saya, kata Profesor Bernard Shaw. Bangun Maulana India ni. Bila Maulana India ni bangun nak jawab, orang-orang yang lain pandai-pandai yang duduk belajar dekat universiti di barat tu di London kata, kamu nak lawan dengan Profesor Bernard Shaw, mana layak. Kata Maulana India ni, kita orang Islam, orang hina Al-Quran, orang hina kitab panduan kita, kita mesti bangun terangkan kepada mereka tentang Quran supaya mereka faham. Kalau tuan tak bagi saya bagan jawab, tuan jawablah kan? Atau biar saya jawab. Akhirnya Profesor Maulana ni jawab dengan tawaduknya, kata Maulana ni, yang mulia Tuan Profesor Bernard Shaw, adapun pandangan tuan mengatakan bahawa kitab Quran merupakan sebuah kitab yang tak ada nilai dari segi akademiknya adalah salah dan tidak berbetulan. Sungguhnya kami orang Islam merupakan masyarakat yang mempunyai tamadun tahu membaca lebih awal daripada tamadun tuan-tuan di barat. Ketika tamadun kami orang Islam dah pandai membaca, menulis, mengarang, mereka cipta, tamadun tuan-tuan di barat belum lagi nak kenal huruf. Ketika tamadun kami telah pandai mengarang, mereka cipta, membangun, membina bangunan-bangunan, tamadun tuan-tuan di barat baru nak kenal huruf. Sebab itu kami tahu Quran, walaupun Quran ni kami tahu
di mana huruf besar, di mana huruf kecil, di mana khamah, di mana noktah, di mana boleh ayat, di mana sudah ayat. Kerana kami kata dia merupakan masyarakat yang mempunyai tamadun, tahu membaca lebih awal daripada tamadun tuan-tuan di barat. Pusingan yang pertama Profesor Bernard Shaw Ketundang. Dia bangkit pusingan kedua. Pada pandangan saya, undang-undang yang ada dalam Quran, mencuri, potong tangan, zina, direjam dan sebagainya, merupakan undang-undang ketinggalan zaman yang tak sesuai dilaksanakan di zaman moden hari ini. Kata Maulana India, tuan-tuan tak boleh pandang undang-undang Quran pada potong tangannya. Jangan pandang pada potong tangannya je, tapi pandang kesan dia. Kami pernah jalankan undang-undang Quran. Dalam tempoh 20 tahun kami buat undang-undang Quran, tak sampai 10 jari dipotong, keamanan terjamin. Orang tak berani mencuri, orang tak berani rompak. 20 tahun. Akhirnya kata Profesor Bernard Shaw, saya yakin, saya percaya kalau orang Islam berpegang kepada Quran, berpegang kepada hadis Nabi, nescaya orang Islam akan dapat menguasai dunia dan seluruh isinya. Cerita ni tuan-tuan hampir sama dengan cerita yang baru berlaku beberapa tahun lepas tuan. Seorang tokoh falak Johor tuan, nama dia Ustaz Hanafiah. Ustaz Hanafiah ni tokoh falak Johor, semua orang kenal. Kalau sebut Ustaz Hanafiah, semua orang kenal. Datang seorang Yahudi nak buat takwim Islam, nak buat tuan. Dibayar berapa kepada dia? Dibayar kepada satu jumlah yang besar. Dia minta Ustaz Hanafiah ni bawa sebiji gasing. Gasing Melayu tu, gasing Melayu. Ustaz Hanafiah ni bawa gasing, dibagikan. Dia ambil gasing ni, dia pusing, pusing. Bila gasing ni berpusing, maka makin lama makin lemah. Si Yahudi ni pusing ke gasing, ambil tapak ni buat gini. Gasing tu terus pusing. Kata si Yahudi ni, macam ni lah dia kata dunia. Dunia ni berpusing, dan kita kena jadikan dia aktif. Kalau bumi ni lemah, maka macam gasing dia akan mati. Maka begitu juga dunia akan kiamat, habis kata dia. Maka kata Ustaz Hanafiah, saya nak tanya, suatu hari gasing ni akan mati tak? Dunia ni akan binasa tak kiamat? Kata Yahudi ni, ya, gasing ni akan mati, dunia ni akan kiamat. Dan dia beritahu bahawa orang Yahudi kalau disuruh baca Quran ni, dia tak akan ambil ke semua ayat. Dia akan cekut sikit. Sebab kalau dia baca ke semua ayat, insya-Allah dia akan mendapat petunjuk daripada Allah. Sebab itu dalam bab ayat ni dia kata buat macam hirup pikir supaya jangan dengar. Malah tuan-tuan, tengoklah seperti mana yang saya pernah sebut dekat sini. Ayat 182 surah Al-A'raf tu sebut jelas, barang siapa yang dibacakan padanya ayat Al-Quran, dia berpaling, kata Allah, kami akan bawa dia ke arah kebinasaan sedikit demi sedikit dalam keadaan dia tak sedar. Golongan kufar ini tidak mahu mendengar ucapan para rasul dengan menyumbatkan lubang telinga mereka dengan anak jari mereka, sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh setiap kali Nabi Nuh menyeru mereka supaya beriman. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Dan yang Tiap kali aku menyeru mereka kepada iman agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan menutup bajunya ke mukanya, dan mereka tetap mengingkari dan menyombongkan diri dengan dia kata dengan terlalu sangat. Jika orang kafir di zaman Nabi Nuh bertindak demikian terhadap seruan Nabi Nuh, maka demikian juga golongan munafik di zaman umat Nabi Muhammad, sebagaimana yang diterangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala innahum yathnuna sudurahum liyastahfu minhu ala hina yastawshuna thiyabahum ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun innahu alimun bizatis sudur. Surah Al-Hud ayat kelima. Ingatlah sesungguhnya orang-orang yang munafik memalingkan dada mereka untuk menyembunyikan dari perasaan pemusuhan daripadamu wahai Muhammad. Ingatlah di waktu mereka menyelimut dirinya
dengan kain. Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka lahirkan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Demikianlah golongan kufar dan juga munafik di sepanjang zaman. Mereka bukan sekadar enggan menerima seruan para rasul, malah mereka memberi amaran kepada rakan-rakannya agar tidak mendengar ayat-ayat Al-Quran dengan penuh tumpuan dan bersungguh-sungguh. Sebaliknya mereka diarahkan supaya menimbulkan kekacauan dengan apa cara sekalipun agar menjadi hiruk pikuk supaya majlis menyampaikan ajaran wahyu itu terganggu dan orang lain juga tidak mendapat memberi tumpuan disebab gangguan. Sudahlah mereka menolak kebenaran Al-Quran, malah mereka bertindak lebih jahat, iaitu dengan menimbulkan suasana gawat, mengganggu majlis ilmu yang menerangkan tentang ayat-ayat Allah. Dengan gangguan itu mereka berharap supaya orang lain juga akan menjadi penentang kebenaran seperti mereka. Golongan kufar ini menyumbat telinga mereka dari mendengar. Sebab itulah di hari akhirat mereka ditulikan oleh Allah sesuai dengan perangai mereka masa di dunia ni. Sebab itu tuan-tuan, Ramadan adalah kesempatan. Bulan Ramadan istimewa kerana berbenda yang beberapa perkara tuan. Di antaranya bulan Ramadan turun padanya Al-Quran. Dan dalam doa yang kita banyak disuruh doa, bulan Ramadan ini minta nak masuk syurga Allah, nak lari daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga adanya sembahyang sunat tarawih. Hari ini kita dapat kelebihan Ramadan, maka janganlah dipersia-siakan Ramadan ini tuan-tuan, sebab tahun depan belum tentu lagi kita dapat Ramadan ni tuan-tuan. Saya cukup bimbang masyarakat kita ni dalam menghadapi zaman Ramadan ini macam musim bola lah tuan-tuan. Musim bola ni, musim kelayakan, semua boleh masuk, penuh ramai datang tuan-tuan. Besok tapisan yang kedua, tapisan yang ketiga, hujung makin lama makin sikit tuan-tuan. Yang menang 7 siapa yang dapat tuan-tuan. Kali itulah perangai kita, tarbiyah Ramadan yang sebulan dalam keadaan syaitan dirantai. Kalau kita tak boleh pergi juga semasjid, kalau lepas lagilah agaknya tuan. Jadi saya kira cukuplah hanya sekadar itu. Mudah-mudahan peringatan itu memberi kebaikan kepada diri kita insya-Allah tuan-tuan. Sekadar itu insya-Allah panjang usia kita bertemu insya-Allah pada lain masa lain ketika. Tuan-tuan, saya nak minta sedikit, kalau ada tuan-tuan yang nak menyumbang, kita ada program dekat sekolah tuan-tuan, program insya-Allah berbuka puasa, khatam Quran dan insya-Allah agihan bantuan kepada anak yatim dan fakir miskin. Kalau ada tuan-tuan yang bermurah hati nak beri sumbangan, saya alukan sangat-sangat sultan untuk memudahkan. Mudah-mudahan apa yang Nabi kata tadi, puasa kamu kata Nabi sebagai perisai daripada api neraka Allah. Sedekah kamu kata Nabi, dia merupakan penghapus yang akan menghapuskan dosa-dosa kamu. Adapun bangun pada waktu malam, 3 itu kata Nabi adalah kepala bagi kepada kebaikan. Jadi saya kira cukup pada itu insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika wa futuhatika kama nawwattar arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'udhina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Ya rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa anta khairul dzikrin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir.